اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah dan kita sampai ayat 167. Malam ni kita sambung ayat 168. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 166 dan 167. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istabarra'a alladhina ittabi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Setelah Allah menceritakan kebesarannya, keesaannya, kekuasaannya, kemudian Allah bagi tahu walaupun Allah bukti-bukti yang menunjukkan Allah tu esa, Allah tu berkuasa sangat jelas dan sangat banyak, tapi tetap masih ramai manusia yang mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan, sebagai andada, sehingga mereka cinta pada Tuhan yang sedikit pun tidak boleh memberi kebaikan dan menolak kemudaratan. Mereka mencintai Tuhan itu sama seperti orang beriman cinta kepada Allah. Kemudian Allah bagi tahu orang beriman sangat-sangat mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Lepas tu Allah beritahu antara punca manusia sesat ialah antara punca manusia mengambil selain daripada Allah sebagai andadan ialah sebab manusia suka mengikut yang bawah, mengikut orang atas, yang atas sombong apabila menjadi pemimpin, dan akhirnya mereka hidup berpandukan nafsu ataupun Tuhan selain daripada Allah. Jadi ayat ni Allah kata ketika mana cerita pemimpin dengan orang di bawah di akhirat besok. Ketika mana pemimpin berlepas diri daripada orang yang di bawahnya, orang yang dipimpinnya. Bila tu? Wara'awul azab, ketika mereka betul-betul melihat azab di depan mata mereka. Dan wataqatta'at bihimul asbab, dan sebab-sebab yang boleh memberi manfaat pada mereka, sama ada daripada pemimpin, daripada orang bawah ke ataupun apa saja, semua dah terputus, tidak lagi memberi manfaat. Pengajarannya yang pertama, sesiapa yang menjadi pemimpin dengan cara yang salah dan menyimpang daripada ajaran agama semasa di dunia, maka mereka tidak akan dapat memberi sedikit pun kebaikan dan manfaat kepada pengikut mereka di akhirat.
Yang kedua, bukan setakat pemimpin tidak dapat memberi manfaat. Bukan setakat pemimpin yang sesat tidak boleh memberi manfaat kepada orang yang di bawahnya di akhirat. Bahkan lebih jauh daripada itu, pemimpin berlepas diri. Pemimpin berlepas diri daripada pengikut-pengikut mereka di akhirat. Yang ketiga, Allah sengaja menghimpunkan pada hari kiamat di antara pemimpin yang sesat dengan pengikut mereka sebagai satu bentuk penghinaan kepada kedua-dua pihak dan supaya mereka bertambah menyesal di atas ikutan masing-masing. Yang keempat, semua sebab-sebab yang memberi kebaikan sama ada kepada pemimpin atau kepada orang yang di bawah tidak lagi memberi apa-apa faedah di akhirat. Sekiranya pemimpin itu sesat dan menyesatkan pengikutnya. Okey, ayat 167. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Tadi kata pemimpin, sekarang kata orang yang dipimpin ataupun orang yang di bawah. Telah berkatalah orang-orang yang mengikut ataupun orang yang di bawah kepada pemimpin mereka di akhirat, jikalau sesungguhnya bagi kami ada peluang untuk kembali ke dunia, kami juga akan berlepas diri daripada mereka sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami di akhirat. Tetapi Allah menjawab, begitulah Allah menjadikan semua amalan-amalan mereka sia-sia dan hanya satu penyesalan, sama ada kepada pemimpin ataupun kepada orang yang dipimpin. Bahkan Allah berkata mereka sama sekali tidak akan keluar daripada neraka. Okey, pengajaran dia. Pengikut yang sesat, yang tidak menyembah Allah, akan berangan-angan di akhirat untuk kembali ke dunia. Dengan tujuan untuk mereka berlepas diri daripada pemimpin mereka. Dan angan-angan mereka itu adalah mustahil. Yang kedua, pemimpin dan pengikut yang tidak menyembah
Allah semasa di dunia akan ditimpa penyesalan yang sangat dahsyat. Kerana semua amalan mereka semasa di dunia sia-sia dan sedikit pun tidak boleh selamatkan mereka daripada neraka. Yang ketiga, mereka yang mensyirikkan Allah akan kekal dalam neraka dan tidak akan keluar selama-lamanya. Okey, habis ha? Kita sambung tadabbur ayat 168. Hafiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayat malam ini Allah nak walaupun masa turun ayat Quran ramai manusia sesat, walaupun ayat Quran dah turun, Rasul pun dah berdakwah kepada mereka, tetapi rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Allah, rahman Allah meliputi semua sekali. Jadi ayat malam ni Allah menyeru kepada semua manusia, sama ada yang dah beriman ataupun yang masih tak beriman, ataupun yang masih degil untuk tidak beriman, walaupun buktinya cukup jelas. Bukti keesaan Allah cukup jelas. Jadi ayat ini menunjukkan rahmat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Bila Allah seru wahai manusia, termasuklah orang kafir, kan? Tapi kita biasa dengar, apa dia antara perbezaan antara surah Makkiyah dengan surah Madaniyah? Dia banyak perbezaan, kan? Tapi antaranya apa? Biasa kalau surah Madaniyah yang turun selepas Nabi hijrah, biasanya Allah menyeru ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Dan biasanya surah Makkiyah Allah seru wahai ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa? Sebab di Mekah orang belum beriman. Tapi bila Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah dan negara Islam yang pertama telah berjaya didirikan di Madinah dan ramai orang beriman, maka banyak ayat menyeru ya ayyuhallazina amanu. Itu antara ciri-ciri surah Madaniyah. Tapi surah Baqarah ni surah apa? Madaniyah. Sepatutnya kalau ikut kaedah tu ya ayyuhallazina amanu lah. Tapi ya ayyuhan nas. Begitu juga dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat surah Madaniyah, tapi ada ayat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum. Begitu juga surah An-Nisa surah Madaniyah, tapi ada ayat yang Allah seru ya ayyuhan nas. Maknanya secara umumnya bukan mesti surah Makkiyah ya ayyuhan nas sahaja, dan bukan mesti surah Makkiyah ya ayyuhallazina amanu sahaja. Kadang-kadang ada juga surah Madaniyah tapi Allah seru kepada semua manusia seperti ayat ni. Okey, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu, makanlah oleh kamu, mimma fil ardi. Min ni ada dua perkataan. Satu min, yang kedua ma.
Jadi min makna dia dari, ma makna dia apa. Jadi kalau nak terjemah, makanlah oleh kamu dari apa. Min dalam bahasa Arab ada makna min lil bidayah, untuk permulaan. Jitu minal masjid, saya datang, permulaannya daripada masjid. Ada min bermakna li tab'id, untuk menunjukkan sebahagian. Contoh ayat ni, makanlah sebahagian apa yang di bumi. Ada juga min bermakna lil jins, untuk menunjukkan jenis. Kalau dalam konteks ayat ni, makanlah semua jenis apa yang di bumi. Jadi yang mana betul? Dua-dua betul. Min untuk menunjukkan sebahagian, ba'dah, ataupun min untuk menunjukkan jenis. Makanlah oleh kamu sebahagian ataupun semua jenis dari apa yang fil ardi, di bumi. Maka yang mana ni? Maka semua, tapi Allah sebut yang halal. Bumi yang halal. Dan tayyib, yang tayyib. Apa makna tayyib? Baik bersih. Tapi bukankah ada yang halal tu dah merakumi semua? Ada tak yang halal tapi tak baik? Ada? Apa dia? Kenapa tak baik? Kesihatan. Tapi bukan haram kan? Bukan haram. Okey, ada pertama halal ni, ada tafsirannya. Halal iaitu dari segi hukumnya, benda tu memang dari segi hukum halal. Tayyib maknanya dari segi usaha yang kamu dapat benda tu, cara yang halal. Itu tafsiran pertamalah. Iaitu halal, benda tu dari segi agama memang halal. Tayyib iaitu cara kamu dapat, iaitu cara yang halal. Kadang-kadang apple halal, tapi kamu curi, bukan tayyib lah. Tafsiran yang kedua, halal ni dari segi hukum halal. Tayyib iaitu menegaskan lagi, halal lagi baik. Sebab ada juga halal, tapi kadang-kadang membawa kepada mudarat. Seperti apa? Gula. Gula halal tak? Memang kita beli pun 3 kilo kan. Tapi kalau kita makan 3 kilo sekali, dia tak jadi tayyib. Okey, Allah kata makanlah apa yang saja di bumi, yang halal dan tayyib. Maknanya, apa dia ni? Apa yang di bumi, yang halal dan tayyib? Apa dia? Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, haiwan. Dan ayat ini juga menunjukkan semua yang di atas muka bumi halal, kecuali ada dalil yang mengatakan haram. Kita pergi masuk hutan kan, tengok macam-macam jenis daun. Boleh tak kita ambil je? Boleh? Kalau ada orang kata, Ustaz ni haram, bagi dalil. Kalau kamu tak ada dalil, jangan mereka-reka hukum dalam Islam. Okey? Jadi asal semua urusan dunia adalah halal, kecuali ada dalil yang mengatakan haram. Dan sebaliknya, urusan dalam bab agama ataupun ibadat, semuanya tak boleh, sehingga ada dalil mengatakan boleh. Okey. Ayat ni bila Allah kata An-Nas, masuk tak orang kafir? Jadi ayat yang Allah suruh makan benda halal dan tayyib ni, adakah arahan ini juga kena pada orang kafir? Kena ke tak? Kenalah. Kena kan? Okey. Tapi boleh tak kita cakap pada orang kafir? Ahsin, kamu kena makan yang halal je. Apa dalil? Surah Al-Baqarah ayat 108. Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab apa?
Sebab mereka makan halal ke, makan haram ke, tetap sia-sia. Sebab asasnya ialah mesti beriman dahulu. Dia selagi dia syirik, dia makan benda halal pun tak ada faedah. Dia buat amal kebajikan apa pun tidak ada faedah. Habis kenapa Allah cakap? Allah cakap ni secara umum. Tapi dalam konteks berdakwah, yang pertama kena ajak daripada tauhid, lepas tu baru cakap yang ni. Boleh? Bukan bermakna Allah cakap kepada semua orang, termasuk orang kafir, kena makan halal. Bukan makna benda ni yang pertama kita kena cakap pada dia. Kan Allah, Nabi cakap pada Muaz kan, yang pertama kamu ajak mereka ialah tentang akidah. La ilaha illallah. Lepas tu ajar solat. Okey. Boleh ke? Jadi sekarang Allah suruh makan kan? Sebelum makan ada tak Allah suruh kata cari rezeki baru makan? Ada tak? Ada tak ayat ni? Tak ada. Menunjukkan apa? Menunjukkan rezeki itu bukan satu benda yang sangat sukar. Sebab tu Allah kata makan terus. Cuma kena usaha macam burung lah. Burung dia terbang tapi dia tak tahu rezeki di mana. Tapi tetap tak, walaupun dia tak tahu, rezeki dia tetap ada tak? Ya, Nabi kata keluar perut kosong, balik mesti perut kenyang walaupun dia tak tahu di mana rezeki. Sebab rezeki sesuatu benda yang Allah dah tetapkan. Selagi dia hidup ada je rezeki. Yang masalah apa dia? Ya ni. Ini yang masalah ni. Rezeki memang ada tapi ramai yang makan rezeki yang tak halal ataupun tak tayyib. Okey. Kemudian sebab itulah sahabat-sahabat Nabi kan, isteri-isteri sahabat, dia kata kepada suami dia, kalau kamu pergi cari rezeki, pastikan kamu cari rezeki halal. Kami sanggup mati daripada makan rezeki yang haram. Itu akidah tu, akidah. Dia kata mati sebab tak nak makan benda haram, tak ada masalah. Jangan hidup kerana makan benda yang haram. Dan Nabi bersebutkan antara sebab doa tak dimakbulkan ialah sebab makanan tu adalah daripada sumber yang haram. Okey. Jadi kadang-kadang nak cari rezeki tak susah. Yang susah pada ni, nak pastikan rezeki kita halal kan. Kadang-kadang kita bekerja curi tulang. Haram. Kerja sepatut balik pukul 5, kita balik pukul 4 setiap hari. Tapi akhir bulan kita terima gaji penuh. Ada sebahagian tu adalah haram. Okey, wala tattabi'u. Dan janganlah kamu ikut. Jangan kamu ikut khutwat. Langkah syaitan. Yang ni perintah makan. Yang ni larang. Perintahnya makan yang halal. Larangnya apa dah? Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Okey, khutwat ni jamak. Khutwat jamak. Mufrad dia apa dah? Khutwatun. Jadi kalau satu langkah khutwatun, kalau banyak khutwat. Okey, apa makna langkah? Mana kalau orang berjalan kat depan, kita ikut dia. Itu makna ikut langkah. Orang berjalan kat depan, kita follow dia. Itu dipanggil ikut langkah. Okey. Sekarang kita nak faham apa langkah syaitan. Kalau langkah orang kita nampakkan kesan tapak kaki. Langkah syaitan apa dia? Macam mana kita nak tahu? Kita kena tahu sebab apa? Sebab Allah kata jangan ikut. Bila jangan ikut, kita kena tahulah macam mana langkah syaitan supaya kita tidak ikut. Macam mana langkah syaitan? Siapa pernah tengok langkah syaitan? Tapak kakinya macam mana?
Dia nanti Allah akan sebut, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Syaitan ni hanya suruh benda yang dosa dan fahsya, perbuatan keji. Maknanya langkah syaitan apa dah? Semua yang mengajak buat dosa kecil ke dosa besar, semua langkah syaitan. Semua. Makan tangan kiri, langkah syaitan tak? Membazir. Kan? Kita sepatut makan sepinggan, tapi kita ambil 2 pinggan. Lepas tu membazir kan? Itu langkah syaitan. Masuk rumah tak baca bismillah, langkah syaitan. Makan tak baca bismillah, langkah syaitan. Menguap tak tutup mulut, langkah syaitan. Apa lagi? Semualah. Semua perkara-perkara yang membawa kepada dosa, dosa kecil ataupun dosa besar, itu adalah langkah syaitan. Cuma kita nak tahu yang syaitan nak ajak kita ni kepada apa? Kan? Dosa banyak kan? Tapi yang paling besar yang syaitan nak ajak tu. Dia Ibn Qayyim ada sebut, dia kata 4 ataupun 5 benda yang paling utama yang syaitan nak sangat kita ikut dia. Pertama, syaitan nak kita syirik pada Allah. Kadang-kadang kita solat, kadang-kadang kita pergi haji tapi percaya pada bomoh kan? Syirik. Itu langkah syaitan. Kadang-kadang kita solat dah okey, puasa dah okey, tapi kita bangga yang kita dapat harta banyak tu sebab usaha kita. Syirik. Okey, yang kedua, syaitan nak apa? Kalau tak berjaya orang tu syirik, tak berjaya orang tu disyirikkan, dia step kedua apa dah? Syaitan tak akan putus asa. Apa dah? Ini secara umum. Apa dia? Meninggalkan yang fardu. Tak, bid'ah. Target kedua syaitan ialah kalau gagal orang menjadikan orang tu syirik, dia akan jadikan orang tu ahli bid'ah. Kenapa ahli bid'ah? Ahli bid'ah ni satu, amalan dia sia-sia. Yang kedua, dia takkan bertaubat. Sebab dia rasa bid'ah tu. Jadi syaitan nak sangat manusia buat benda yang bercanggah dengan sunnah Nabi. Zikir 1000 kali kan. Yang ketiga, kalau gagal juga, ini memang sunnah piau ni, memang syaitan tak boleh nak kacau. Satu bid'ah pun dia tak buat. Syaitan tak putus asa. Dia pergi yang ketiga. Buat dosa besar. Dosa besar. Kadang-kadang orang tu kuat ibadatkan ada sunnah tapi buat dosa besar. Seperti apa? Derhaka pada mak bapak. Kalau gagal juga menjadikan orang tu melakukan dosa besar, dia akan buat supaya orang tu buat dosa kecil tapi istiqamah. Istiqamah. Saya alhamdulillah dosa kecil ni saya istiqamah. Setiap hari membazir kan. Sebab apa? Sebab apa? Syaitan nak orang tu selalu buat dosa kecil. Kalau gagal, okey, kamu tak nak buat dosa besar kan? Buat baik dengan buat baik dengan mak bapak, tak berzina, tak bunuh orang, tak minum arak, okey. Aku akan pastikan kamu buat dosa kecil. Kenapa syaitan nak juga orang tu buat dosa kecil? Dosa kecil yang berterusan. Dosa kecil kalau dilakukan secara berterusan, dia akan jadi dosa besar. Satu. Yang kedua, dosa kecil bila melekat kat satu dosa melekat satu titik hitam. Kalau dia buat lagi, akhirnya target syaitan apa dah? Hati dia menjadi keras. Bila keras, memang susah nak bertaubat. Fawailun lil qasiyati qulubum. Celakalah orang yang keras. Macam mana syaitan nak orang tu celaka? Syaitan jadikan orang tu hati keras. Macam mana? Iaitu pastikan orang tu buat dosa kecil setiap hari. Okey, kalau gagal juga, orang tu tak buat dosa kecil. Kalau buat dosa kecil pun terus bertaubat. Maka syaitan akan buat apa? Syaitan sibukkan orang tu buat benda yang
harus dan meninggalkan benda yang sunat. Baca novel kan, mancing ikan, sampai tak sempat nak zikir pagi, tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak tadabbur Al-Quran. Banyak aktiviti dia kan. Naik basikal, exercise, macam-macam aktiviti dia, penuh jadual dia. Tapi tak ada yang menjadi pahala, yang menjana pahala. Okey, kalau gagal yang tu, yang terakhir. Syaitan akan Syaitan akan pastikan orang tu buat benda yang kurang afdal dan meninggalkan yang afdal. Contohlah, saya bagi contoh kan. Ada orang yang sibuk dengan solat sunat tasbih. Kan? Tapi dia tak jaga solat sunat rawatib 12 rakaat. Antara dua tu mana yang afdal? Syaitan kata kamu dah solat tasbih ni dah luar biasa ni. Zikir panjangkan, okeylah tu. Jadi dia tinggal yang terbaik, yang afdal dengan dia buat benda yang kurang afdal. Salat sunat tasbih ulama beza pendapat lah. Ada kelebihannya tapi salat sunat 12 rakaat lagi afdal. Kadang-kadang orang tu sibuk dengan solat apa? Solat duha. Tapi dia lupa solat yang lebih afdal daripada itu. Apa dia? Solat sunat subuh. Solat sunat subuh selalu terlepas. Tapi duha istiqamah. Itu pun tipu daya syaitan. Kenapa? Sebab solat sunat subuh ni pertama kelebihannya lebih baik daripada dunia dan segala isi. Yang kedua, Nabi tak pernah tinggal. Solat duha kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tinggal. Okey. Jadi jangan ikut langkah-langkah syaitan. Kenapa? Jangan ikut langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya dia bagi kamu aduwun adalah musuh. Mubin yang nyata. Kenapa Allah taruhkan mubin? Musuh tak cukup dengan musuh, ada satu lagi. Musuh yang nyata. Apa maksud nyata tu? Yalah, macam mana tu? Kita manusia kan, kadang-kadang musuh manusia tak nyata kan. Hari ni kawan, besok tiba-tiba tikam daripada belakang. Itu musuh bukan mubin. Tapi syaitan ni Allah kata musuh mubin. Sedangkan syaitan tak nampak pun. Macam mana? Mubin tu macam mana? Itu tak menggambarkan itu adalah musuh yang nyata. Okey, ahli tafsir mengatakan antara tanda-tanda syaitan yang musuh yang nyata ialah bila Allah perintah kepada dia sujud pada Adam. Itu pertama kali dia bantahkan. Bila dia tak setuju, terus dibantah. Adakah dia berfikir 10 kali? Tak. Dan bila dia bantah tu, terus dia cabar Tuhan kan? Terus dia persoalkan Tuhan. Engkau menciptakan aku daripada api. Dan engkau menciptakan Adam. Dia pakai logik akal pula. Kemudian bila dimasukkan dalam syurga, apa dia buat pada Adam? Dia ada fikir tak, ini Nabi ni takkan nak tipu kok. Kalau tipu orang-orang bawah kan. Tak ada. Manusia pertama, walaupun Nabi, terus ditipu. Itu maksud musuh yang tanpa berseledung, tanpa tengok siapa orang tu, tanpa menunggu masa, terus ditipu. Kadang-kadang manusia dia jahat kan, tapi dia tengok orang dia nak tipu kan. Ini ustaz ni tak boleh nak tipu kan. Syaitan tak kira siapa. Okey, nanti saya akan sebut nanti, kalau tak sempat malam ni, malam besok. Strategi syaitan menipu manusia. Dia ada 10 strategi.
Yang tadi target dia. Kalau tak boleh jadi orang tu syirik, jadikan orang tu buat bidah. Itu target dia. Tapi ada 10 strategi syaitan bagaimana nak menipu manusia sehingga manusia tak rasa tertipu. Ada 10 langkah insya-Allah. Okey. Kemudian Allah beritahu apa yang syaitan suruh ni, apa langkah dia? Innama, sesungguhnya. Apa makna innama? Hanyalah. Hanya selah. Ya'murukum, dia iaitu syaitan. Oh, syaitan ni kita tak perkenalkan. Apa makna syaitan? Apa makna syaitan? Ya? Nak tahu apa makna syaitan, kena tahulah apa makna perkataan syaitan. Sebab setiap perkataan ada maksud yang tersendiri, kan? Kita nak tahu makna sabar, kita kena tahulah apa dari segi bahasa makna sabar, iaitu tahan. Sabar tu makna tahan. Tahan apa? Tahan marah. Syaitan pula daripada perkataan apa? Syatuna. Syatuna. Apa makna syatuna? Makna dia ba'uda, jauh. Ba'uda, dia telah jauh. Syatuna, makna dia telah jauh. Ini dia panggil apa? Kalimah mutaradifah, perkataan yang seerti. Okey, kalau dia telah jauh, syatuna. Kalau ini fa'il, perbuatan. Kalau orang yang telah jauh dalam bahasa Arab, syaitan. Hanya orang. Orang ataupun yang bernyawa lah. Kalau ba'uda, kalau orang ataupun yang bernyawa, ba'idun. Ba'idun. Jadi syatuna sama dengan ba'uda, syaitan sama dengan ba'idun. Okey. Okey, dia ni makhluk apa ni? Jin ke, manusia ke, malaikat? Ha? Jin saja ke jin dan manusia? Dia sebenarnya syaitan ni adalah sifat. Sifat apa ni? Mana-mana makhluk Allah yang jauh daripada rahmat Allah, maka dia dipanggil syaitan. Sama ada jin ataupun manusia. Tapi kebiasaan, bila sebut syaitan dalam Quran, dia refer kepada jin. Bukan semestinya, tapi kebiasaannya. Bila sebut syaitan dalam Quran, dia refer kepada jin. Sebab kalau manusia, Allah sebut dia kafir. Kalau manusia yang kafir, Allah sebut dia kafir ataupun kafirun. Tapi kalau jin yang jahat, Allah sebut syaitan. Semua ke ada sebahagian mereka kepada manusia? Apa? Syaitan ni, semua kata syaitan dan Quran mereka kepada jin, ada pengecualian untuk manusia. Tak, tengok konteks ayat lah. Contohlah. Surah An-Nas kan. Minal jinnati wan nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan dalam dada manusia. Kita mungkin ingat syaitan je. Tak, Allah kata yang membisikkan dalam dada manusia, jin pun ya, manusia pun ya. Tengok konteks ayat. Ada satu ayat Allah kata, ja'alna likulli nabiyyin adu. Kami jadikan setiap nabi ada musuh. Apa dia musuh? Syayatinul ins wal jin. Musuh nabi ialah syaitan daripada jin dan syaitan daripada manusia. Syaitan daripada manusia siapa? Kalau Nabi Muhammad, Abu Lahab lah. Abu Jahal. Kalau Nabi Musa, Fir'aun. Jadi tengok konteks ayat. Cuma secara umum, kalau sebut syaitan dan Quran, dia refer kepada jin. Okey. Jadi syaitan ni ialah makhluk Allah yang jauh daripada rahmat Allah. Ketua kepada jin yang jahat siapa dia? Iblis. Ada seorang ustaz dia kata iblis ni adalah malaikat yang paling alim. Kan? Malaikat yang paling alim. Iblis ni asal dia, nama dia Azazil. Dan dia adalah malaikat yang paling alim. Salah tu.
Itu sebenarnya dia petik daripada kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dan itu cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat yang tidak ada dalil. Bahkan bercanggah dengan Quran. Yang dia kata tu iblis daripada malaikat. Quran kata apa? Dalam surah Al-Kahfi. Kana minal jin. Iblis tu adalah daripada jin, bukan daripada malaikat. Okey. Jadi syaitan ni apa langkah dia? Apa kerja dia? 24 jam. Apa kerja dia? Hanyalah, sebab tu Allah guna innama. Bila innama apa makna? Kerja syaitan hanya ni je. Tidak lain tidak bukan, hanya menyuruh kamu. Menyuruh kamu. Kamu ni siapa? Manusia. Bisu dengan su ni apa-apa saja yang jahat. Apa-apa saja yang jahat. Dan sebahagian ahli tafsir mengatakan ini adalah dosa kecil. Apa-apa menyuruh kamu dengan dosa-dosa kecil. Wal fahsya. Fahsya ni perbuatan keji. Tapi Allah kata wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Jangan kamu hampiri zina kerana zina itu adalah perbuatan keji. Dan zina dosa besar. Jadi kata ulama, fahsya ialah dosa besar. Jadi apa kerja syaitan? Satu, Allah guna fi'il apa ni? Ya'muru. Makna apa? Ada tak syaitan ni cuti berehat? Kalau petang-petang ni dia tak kacau lah, dia berehat. Ada? Tak ada. Ya'muru tu makna sentiasa. Dia tak ada kerja lain ke syaitan? Engineer ke? Pilot ke? Tak ada ke? Ada kerja bahagian dakwah ke? Tak ada kan? Apa dalil tak ada? Kerja dua ni je. Suruh buat jahat, ada satu lagi tu. Kerja dia ni je, apa dalilnya? Apa dalil? Tak, itu dalil dia suruh benda yang jahat kan? Soalan saya, apa dalil bahawa syaitan ini je kerja dia? Dia tak ada kerja engineer ke, jadi rektor universiti ke, jadi pensyarah ke? Apa dalilnya? Kerja oil and gas kan? Tak, dalil dia innama. Tengok Allah guna innama. Allah nak begitu apa ni? Saya bagi contoh dalam inna Muhammadun talibun. Inna Muhammadan talibun. Cuba terjemah. Sesungguhnya Muhammad seorang pelajar. Walaupun saya guna inna, tapi ada kemungkinan tak Muhammad ni selain pada pelajar, dia buat kerja lain? Ada tak kemungkinan? Ada. Inna hanya untuk menegaskan dia pelajar, tapi saya boleh tambah aja talibun wa muallimun. Dia juga adalah guru dalam masa yang sama. Okey? Tapi kalau saya tambah inna, tambah ma pula. Muhammadun talibun. Makna apa? Muhammad hanya seorang pelajar. Orang Arab lah. Dia tak akan tanya, Muhammad ni ada kerja lain tak? Dia tak akan tanya. Sebab dia faham apa makna innama. Boleh faham? Dia sama dengan ayat macam ni. Wa ma Muhammadun illa talibun. Cuba terjemah. Tidaklah Muhammad melainkan pelajar je. Ayat innama ni lebih kurang macam ni. Wa ma Muhammadun illa talibun. Okey. Jadi sekarang kerja syaitan hanya hasut manusia, buat benda jahat, tak ada kerja lain. Apa dalil? Innama. Okey, yang ketiga apa yang syaitan selalu suruh manusia? Wa antakulu. Dan agar kamu berkata
ala Allah, ke atas Allah, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak tahu. Dia sebenarnya berkata tentang Allah tanpa ilmu, dia termasuk su' dan fahsya. Tapi Allah nak huraikan secara khusus. Sebab ni ramai ni yang bercakap tentang Allah tanpa ilmu. Contoh apa dia? Apa maksud bercakap tentang Allah tanpa ilmu? Apa contoh? Satu. Dia kata Allah tu ada anak kan? Dia sebenar siapa yang suruh dia cakap macam tu? Syaitan ni, syaitan. Syaitan suruh apa ni? Satu, suruh orang buat dosa kecil. Yang kedua, suruh orang buat dosa besar. Yang ketiga, suruh sentiasa galakkan orang bercakap tentang Allah benda yang dia tak ada ilmu. Jadi sebenar Yahudi dan juga Nasara, siapa sifu mereka? Syaitan. Okey, bercakap tentang Allah juga termasuk bercakap tentang hukum. Hukum, dia cakap aja. Orang tanya apa hukum ni? Haram. Dia tak ada ilmu. Itu adalah hasil tipu daya syaitan. Boleh tak makan makanan darat dengan makanan laut? Tak boleh, haram. Itu syaitan tu. Boleh tak tidur waktu petang? Tak boleh. Ada bercakap tentang hukum benda yang dia tidak ada ilmu. Termasuk juga bercakap tentang Allah yang tidak ada ilmu ialah tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Faham tak? Contoh, istawa. Istawa alal arsy. Kan? Allah bersemayam. Apa makna istawa? Bersemayam kan? Tapi ada orang bercakap apa yang tak ada ilmu pun, tak ada dalil pun. Dia kata apa? Istaula. Kan? Kenapa dia cakap istaula? Sebab dia kata kalau istawa ni menyerupai manusia. Sedangkan yang cakap istawa ni orang ke Allah? Allah sendiri cakap. Okey. Dia kata kalau cakap istawa, makna istawa ni macam Allah menyerupai manusia. Dia pun tukar makna kepada istaula. Ada dalil tak? Ada. Ada dalil daripada hadis Nabi? Tak ada. Ada dalil daripada sahabat? Tak ada. Dia adalah kata-kata syaitan. Syaitan nak sangat manusia cakap tentang Allah, tentang nama Allah, tentang sifat Allah yang memang tak ada dalil. Dia rasa dia betul. Yang kita kata istawa, istawalah. Dia kata kita pula salah. Kita bercakap berdasarkan dalil. Kita bercakap berdasarkan apa yang Allah cakap. Dia pula bercakap tanpa ilmu. Nampak tak syaitan tipu? Tapi dia rasa dia yang betul. Boleh ke? Banyaklah masyarakat kita kan, selain pada nama Allah, sifat Allah, kadang-kadang hukum hakam. Wanita haid, boleh tak pergi ke kubur? Tak boleh, haram. Itu adalah kata-kata syaitan. Sebab tak ada dalil pun. Kan? Bila dia menghukum benda yang tidak ada dalil, ataupun yang halal dia kata haram, yang haram dia kata halal, sebenarnya itu adalah tipu daya syaitan. Syaitan nak sangat kita bercakap. Okey, boleh Malam Jumaat. Apa dia? Roh balik kan? Balik ke rumah. Jadi saya kena balik rumah lah. Tunggu siapa? Tunggu roh suami. Itu kata-kata idea daripada syaitan. Okey? Boleh Jadi ada berapa semua yang syaitan selalu suruh? Yang paling utamalah. Satu, suruh buat dosa kecil. Yang kedua, dosa besar. Yang ketiga, sebab tu Allah mencela orang yang bercakap tanpa dalil. Dalam surah apa ni? Surah Al-Isra. Allah kata apa? Wala takfu ma laysa laka
ilmun. Inna sam'a ada, jumpa. Ayat berapa? Ayat surah Al-Isra ayat 36. Okey, cuba terjemah. Jangan kamu ikut. Ikut. Mana haram ikut? Haram ikut apa ni? Dengar, haram ikut. Haram ikut apa ni? Ma laysa laka bi ilmun. Apa yang tidak ada bagi engkau dengannya ilmu. Samalah. Syaitan suka bercakap ke buat benda yang tidak ada dalil. Di sini Allah kata jangan buat, jangan ikut, jangan cakap benda yang kamu tidak ada ilmu. Tak tahu, diam. Jangan buat. Kenapa buat ni? Nanti ayat seterusnya Allah mencela orang yang suka ikut-ikut benda yang tidak ada dalil. Kemudian Allah bagi amaran. Kenapa tak boleh bercakap, tak boleh buat benda yang tidak ada asas, tidak ada ilmu. Inna sam'a. Sesungguhnya pendengaran kamu. Wal basar. Dan mata kamu. Wal fu'ad. Dan hati kamu. Kullu ulaika. Semua tu kana anhum mas'ula. Akan disoal. Mulut kamu cakap yang tak ada ilmu, kamu akan disoal. Telinga kamu yang dengar tanpa ilmu akan disoal. Surah Al-Isra ayat 36. Okey. Soalan. Kalau syaitan kacau kita, macam mana kita nak buat? Apa-apa saja, kata ulama, apa-apa saja terlintas ke, ada teringin ke nak buat maksiat, percayalah itulah adalah bisikan syaitan. Kita terfikir, ni ada orang nak tanya ni, kalau aku cakap benar, kena saman. Kan? Jadi nak cakap bohong ni. Itu idea siapa tu? Syaitan. Kadang-kadang isteri kan, suami tanya buat apa tadi? Dia kata kalau cakap betul kena marah. Sebab dia tak buat apa yang suami suruh. Dia pun fikir, apa yang nak berbohong dengan suami? Itu idea syaitan. Okey, bila ada godaan daripada syaitan, apa yang sepatut kita buat sebagai orang beriman? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada dalil ke? Jangan cakap apa yang tak ada ilmu. Ada dalil? Kalau cakap tanpa ilmu, itu pun sebenar daripada syaitan. Memanglah ada Quran ayat berapa? Bukan surah Al-A'raf ayat 200. Surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz innahu sami'un alim. Okey. Tengok Allah sayang pada kita. Syaitan ni sebenarnya kuat ke lemah? Lemah kan? Kita pula kuat ke lemah? Tapi kita dengan syaitan mana lebih lemah? Syaitan lebih lemah. Tapi biasa siapa yang selalu tewas? Pelik kan? Manusia, syaitan lebih lemah. Tapi yang selalu tewas, manusia yang lebih kuat. Kenapa manusia selalu tewas kepada makhluk yang lemah?
Tengok Allah kata apa? Wa imma, dan adapun yanzaghannaka. Adapun sekiranya yanzaghannaka pada telah menghasut engkau minasyaitan nazghun, satu hasutan. Apa-apa saja bentuk hasutan. Nak suruh membazir ke, suruh buat maksiat ke, suruh tidur subuh jangan bangun lagi ke, apa-apa je, maka Allah kata apa? Fasta'iz billah. Maka berlindunglah dengan Allah. Maknanya kita tak mampu nak menghadapi syaitan. Allah kata apa? Kamu tak mampu hadapi syaitan. Kamu hebat macam mana, ada senjata cantik pun kamu tak mampu. Sebab tu kamu kena berlindung dengan Allah sahaja. Kenapa? Innahu sami'un alim. Sebab Allah Maha mendengar apa saja perancangan syaitan, dan Allah Maha mengetahui apa saja niat syaitan. Jadi kalau nak menang dengan syaitan, cari Tuhan. Kalau kita saja nak berdepan dengan syaitan, memang kita akan kalah. Okey. Ustaz, saya dah selalu sebut auzubillah, tapi kena tipu juga selalu. Pasal apa? Kadang-kadang solat tu tiga kul baca, auzubillah baca, tapi lepas angkat takbir fikiran melayang sampai bagi salam. Sebenarnya bila Allah perintah kita minta isti'azah kepada Allah tu makna apa? Apa makna kita berlindung dengan Allah? Macam mana tu? Bukan setakat kita sebut auzubillah. Kalau kita berlindung dengan Allah, makna kita ikutlah perintah dia, barulah kita dapat kekuatan. Kalau kita lawan dia, engkau perintah dia, kemudian sebut auzubillah, sia-sialah. Okey, kemudian Allah kata apa? Wa iza qila, dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, mereka ni orang musyrikin, ittabi'u, ikutlah oleh kamu ma anzalallah, apa yang telah Allah turunkan. Apa dia yang Allah turunkan? Dan sunnah, Alkitab wal hikmah. Sunnah pun Allah turunkan. Sebab Allah kata apa dalam surah An-Najm? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak pernah bercakap daripada hawa nafsu. Tidaklah ia melainkan wahyu yang diwahyukan. Jadi Allah kata ikutlah apa yang telah Allah turunkan, Quran dan sunnah. Maka apa jawapan orang musyrikin? Qalu, mereka berkata, bal, bahkan, nattabi'u, bahkan kami ikut, ma alfaina, apa yang alfaina ni, alfa mana wajada. Kalau alfaina wajadna, apa yang kami dapati, alaihi, ke atasnya, aba'ana. Aba'ana ni mana yang ke atas lah, bapa, atuk, moyang, nenek moyang kami. Okey. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu ni? Bila Allah kata, ikutlah apa yang Allah turunkan, Quran dan sunnah, mereka terus jawab, tak apalah, kami ikut apa yang nenek moyang kami buat. Apa yang Allah nak beritahu sebenarnya? Manusia ni, perangai manusia suka ikut dan malas berfikir. Sebenarnya bila dia kata kami ikut nenek moyang, dia malah berfikir lah tu. Dan orang yang malah berfikir tercela dalam Islam. Sebab tu banyak Allah sebutkan afala taqilu, kamu tak berfikir ke? Afala tatafakkarun,
Dan banyak Allah memuji ulul albab. Kan? Jadi Islam memerangi orang yang malas berfikir. Sebab tu Allah kata apa selepas tu? Awalau kana. Adakah? Walaupun adalah abauhum, nenek moyang mereka, la yaqilun, tidak berakal ataupun tidak berfikir, tidak memahami. Adakah patut kamu ikut nenek moyang kamu sedangkan nenek moyang kamu la yaqilun, tidak berfikir, tidak memahami. Banyak mana ni nenek moyang kamu tak faham? Syai'an makna satu pun. Bukan setakat mereka tak faham. Bila mereka tak faham, membawa kepada wala yahtadun. Dan tidak mereka mendapat petunjuk. Boleh? Jadi, kenapa Allah cela nenek moyang mereka? Sebab mereka tak faham, mana mereka tak berilmu. Dan bila mereka tak berilmu, mereka tak akan dapat hidayah. Di sini Allah nak begitu, hidayah mesti berasas kepada ilmu. Dan ilmu mesti berasas kepada berfikir. Sebab itulah yang tak jumpa Tuhan ni semua yang jenis tak berfikir. Kan? Dan di sini juga Allah nak mencela apa ni? Ikut yang membabi buta. Ikut je. Sebab itulah orang yang suka ikut ni, kalau tanya dalil dia boleh jawab tak? Tak boleh. Kenapa buat ni? Alah, orang dulu buat. Dia tak boleh bagi tak apa dalilnya. Kenapa dia tak ada dalil? Sebab dia jenis ikut. Kenapa jenis ikut? Malas berfikir. Okey. Jadi di sini Allah nak rawat penyakit besar masyarakat dulu kini selama-lama. Apa penyakit dia? Penyakit taklid buta. Kemudian di sini juga Allah nak begitu, mereka ni yang suka taklid buta ni biasa dia ikut siapa? Ikut siapa ni? Kenapa Allah sebut bapa-bapa mereka, nenek moyang mereka? Allah tak kata mereka jawab, kami nak ikut masyarakat orang ramai. Walaupun mak bapak mereka tu sebahagian daripada masyarakat. Tapi kenapa Allah sebut spesifiknya, kami ikut bapa-bapa kami. Kenapa? Orang yang dia percaya. Dia, anak-anak ni biasa dia suka ikut mak bapak. Sebab apa suka ikut mak bapak? Sebab bagi mereka, bapa mereka mesti betul. Tak mungkin. Kalau pakcik dia, mungkin salah kok. Kalau 3 pupu, laki salah. Tapi bapa ni, takkanlah bapa aku buat benda yang salah kan? Bapa aku mesti buat benda yang baik untuk aku. Sebab tu aku kena ikut bapa kan? Sebab itulah Abu Talib, bila Nabi suruh dia mengucap, apa jawapan dia? Apa jawapan Abu Talib? Tengok, alasan dia apa dah? Aku tak nak nanti orang mengatakan aku meninggal agama nenek moyang kami. Jadi manusia, Allah nak begitu perangai manusia suka ikut mak bapak. Sama ada betul ataupun salah. Islam bukan ikut mak bapak. Islam bukan ikut orang ramai. Islam ikut ma anzalallah. Sebab tu Allah kata, Allah mencela orang ikut mak bapak. Kenapa? Sebab bila ikut mak bapak, dia tak ikut ma anzalallah. Mesti bercanggah. Kalau dia ikut ma anzalallah, Allah tak celalah mereka kan? Okey. Jadi di sini juga Allah nak beritahu yang wajib ikut satu je. Apa dia? Ma anzalallah. Ma anzalallah. Jadi
Okey. Sebab itulah tengok ada isu baru ni saya sebutkan dan diviralkan. Saya cerita pasal sunnah Nabi, ma anzalallah. Apa dia? Bila ada kematian, orang tak baca Fatihah. Nabi tak suruh baca Fatihah kan? Nabi tak suruh baca Yasin. Dan saya kata, mazhab Syafi'i tak sampai. Ada orang marah pada saya. Apa ni cakap benda yang memecah belah ke masyarakat? Saya tak kata tak sampai. Saya kata mazhab Syafi'i kata tak sampai. Kamu mazhab apa? Bukalah tafsir Ibn Katsir dalam mentafsirkan ayat 39 surah An-Najm. Wa al-laisa lil insan illa ma sa'a. Maksud dia tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia usaha. Kata Ibn Katsir, Ibn Katsir ni mazhab Syafi'i. Dia kata inilah dalil yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i bahawa amalan orang hidup kepada orang mati tak sampai. Siapa cakap? Bukan saya. Jadi bila dia marah pada saya, sebenarnya dia marah pada Imam Syafi'i. Saya hanya kata apa yang Imam Syafi'i cakap. Dan saya juga cakap mazhab lain sampai. Mazhab Hanbali sampai. Jadi kalau nak buat juga, ambil pendapat dalam mazhab Hanbali. Okey. Kenapa dia marah? Kenapa dia melenting? Sebab yang Imam Syafi'i cakap tu bercanggah dengan amalan yang mereka lakukan. Dalam masa mereka mendakwa mereka mazhab Syafi'i, tiba-tiba dalam bab tu mereka tak ambil pendapat mazhab Syafi'i. Bagi saya nak baca silakan. Sebab ada pendapat mengatakan boleh. Cuma saya nak ceritakan apa yang Nabi buat. Itu je. Sebab saya cintakan Nabi. Cinta pada Nabi bukan setakat kita amalkan sunnah Nabi, tapi kita kena sebarkan sunnah Nabi. Okey, cukup setakat tu. Ya. Nak 10 langkah iblis? Ya. Nanti iblis marah kat saya malam ni. 10 strategi syaitan. Okey. Saya sebut dalam pengajaran besok lah. Sekali ya. Kena malam ni. Malam ni lah takut kena tipu pula pagi esok. Malam ni takut sebelum pengajaran besok dah banyak kena tipu ni. Saya sebut ringkas. Okey, pertama. Sebelum saya bagi ni, kita kena faham, syaitan tak akan tipu kita secara direct. Syaitan tak akan tipu kita secara direct. Mana kalau dia nak suruh kita berzina, dia tak kata pergi berzina. Tak, itu bukan cara syaitan. Dia akan ada strategi dia. Okey, pertama, tazyin. Strategi syaitan yang pertama ialah tazyin. Apa makna tazyin? Menghiaskan amalan yang buruk nampak baik. Contoh kita kita nak tidur awal untuk bangun awal. Syaitan kata baca dulu Quran, kan? Baca Quran, tadabbur dulu kan, sampai pukul 1, pukul 2 pagi. Target syaitan apa dia? Supaya kita tak bangun subuh. Tapi cara dia bagus tak? Bagus. Jadi dihiaskan benda yang tak elok apa dia? Iaitu tidur lewat. Tidur lewat tu tak elok. Tapi dia hiaskan dengan cara yang baik. Apa dia? Baca Quran ataupun bersembah benda yang baik. Targetnya supaya tak bangun malam dan tak bangun solat subuh berjemaah. Itu strategi pertama. Yang kedua, talbis. Talbis ni makna
mengelirukan ataupun menipu daya. Yang pertama menghiasi. Yang kedua menipu daya. Contoh, syaitan tipu Nabi Adam. Syaitan nak suruh Adam makan buah. Syaitan tak kata makanlah. Tapi syaitan guna talbis. Menipu daya. Apa dia? Kamu nak tak kekal dalam syurga. Bunyi kekal tu, Adam tengah seronok duduk dalam syurga. Tak payah buat kerja. Makan je 24 jam. Tiba-tiba bunyi kekal. Peluang untuk kekal. Maka dia terus tergoda dan makan. Itu talbis, menipu daya. Ataupun menimbulkan kekeliruan. Yang ketiga, taswif. Taswif. Taswif ni mana? Menangguh-nangguhkan. Kenapa nak bertaubat sekarang? Kamu masih muda. Kalau bertaubat pun kamu ulang balik dosa. Jadi taubat tu sia-sia. Tangguh. Bila kita nak zikir pagi, syaitan kata apa? Tengok telefon dulu, aku ada mesej. Tangguh. Lepas tu, tengok, terlupa terus. Nak baca Quran, syaitan kata, relax dulu, baru sudah solat kan. Baring-baring dulu, tangguh. Okey, yang keempat. Tahwinul maksiyah. Menganggap maksiat itu ringan dan kecil. Kadang-kadang kita nak buat maksiat kan, alah ni kecil je. Lepas tu kita tengok pula kawan kita buat maksiat lagi besar. Lalu syaitan bisik, tengok kawan kamu lagi besar. Kamu kecil ni okey lah, tak ada apa pun. Ambil wuduk nanti, hilanglah. Yang kelima, Ustaz ulang empat Ustaz. menganggap dosa itu adalah ringan. Menganggap dosa itu adalah ringan dan kecil. Apa bahasa Arab ni Ustaz? Tahwinul maksiyah. Taha waw ya nun al maksiyah. Maksiat lah. Masih Ustaz. Ya. Okey, yang kelima, menimbulkan bahasa Arabnya tas'ibul amri 'alal insan ba'da taubah. Iaitu menimbulkan kesukaran kepada manusia selepas bertaubat. Menimbulkan kesukaran kepada manusia selepas bertaubat. Tas'ib daripada sa'bun. Tas'ibul amri 'alal insan ba'da taubah. Macam mana? Syaitan kata apa? Kalau kamu bertaubat, kena istiqamah. Kena solat. Kena pergi masjid. Kamu belum mampu tu. Tangguh dulu. Kan? Dia gambarkan benda tu sangat sukar. Kan? Kena tinggal tu, kena tinggal ni. Akhirnya tak jadi taubat. Yang keenam, Tai'is. At-Tai'is. Apa makna Tai'is? Menimbulkan putus asa. Syaitan kata apa? Kamu ni dosa banyak sangat dah. 50 tahun. Duk minum arak, duk berzinakan, tak solat. Tak solat 50 tahun. Mana Tuhan nak terima? Menjadikan orang tu apa dah? Betul lah, aku tak ada dah. Aku memang ahli neraka dah. Yang ketujuh, Al-Ghadab. Strategi syaitan yang ketujuh, dia menipu ketika kita sedang marah. Sebab apa? Sebab biasa ketika marah kita tak boleh nak kontrol.
Tengah-tengah marah tu, syaitan kata apa? Ceraikan. Tengah-tengah marah tu, syaitan kata apa? Balik pinggang. Kata setengah diriwayatkan daripada sebahagian para nabi, bila ditanya, bila dikata kepada iblis, bima ghalabta ibn Adam, ada orang tanya iblis, apa waktu terbaik kamu dapat kalahkan manusia? Jawab iblis, indal ghadab wa indal hawa. Ketika manusia sedang marah dan ketika manusia sedang dikuasai nafsu. Itu paling mudah syaitan menipu. Yang ke-8, al-amani, angan-angan. Suka memasang angan-angan. Contoh apa dia? Syaitan kata apa? Kamu kena bekerja keras, kumpul duit banyak-banyak. Supaya apa? Kamu boleh sedekah banyak-banyak. Jadi sekarang jangan sedekah. Duit baru sikit kan? Bagi kaya betul-betul dulu. Bagi jadi jutawan. Buat rumah besar dulu kan? Yang ke-9. At-ta'assub li ashabil mazahib wa tahqiril mukhalifin. Ini strategi yang ke-9, iaitu syaitan menjadikan orang tu fanatik kepada mazhab ataupun pendapat guru dan suka merendah orang yang berbeza dengan dia. Itu syaitan. Saya ulang, syaitan menggalakkan orang tu fanatik pada mazhab sampai tak boleh nak terima orang yang berbeza dan merendahkan orang yang berbeza dengannya. Oh tu puak-puak lain tu. Itu ayat syaitan lah tu. Kadang-kadang dia marah orang yang salat subuh tak baca kunut daripada orang yang tak salat langsung. Yang ke-10, strategi syaitan ialah menjadikan orang Islam sama ada ekstrim ataupun terlalu longgar, bukan pertengahan. Ini bom sana, bom sini, bunuh orang tu, bakar rumah orang kafir, bakar kedai orang Cina. Itu syaitan. Ataupun terlalu longgar. Islam dia setakat solat aja, solat puasa. Pakaian tak ada, nikah kahwin hancur kan. Semua tak ikut Islam. Longgar sangat. Okey, lebih ke 10 Semoga kita lebih selamat daripada tipu daya syaitan bermulai daripada malam ini. Okey. Ada soalan? Ada seorang ustaz kata nanti orang berdosa saja dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Manakala para nabi, sahabat, ulama-ulama, orang soleh semua bangun dalam keadaan siap berpakaian. Betul ke Ustaz? Tak betul. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis sahih, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan uratun. Uratun makna bertelanjang. Yang kedua hufatun. Hufatun makna tidak berkasut ataupun tidak berselipar. Yang ketiga ghurlan, iaitu tidak bersunat. Kalau bersunat pun balik asal seperti baru lahir. Kemudian bila Nabi sebut tu, Aisyah bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, tak timbul ke orang nak tengok kemaluan ataupun aurat orang lain? Sebab semua bogel." Nabi kata, sebab keadaan masa tu sangat-sangat menakutkan. Semua orang memikirkan nasibnya, syurga ataupun neraka, syurga ataupun neraka. Maka tak timbul isu nak tengok aurat masing-masing. Jadi jawapan Nabi menunjukkan semua orang. Dan ada hadis menunjukkan bahawa
semua yang akan dibangkitkan daripada mahsyar bertelanjang termasuk para nabi, dan yang pertama akan dipakai pakaian ialah Nabi Ibrahim AS. Jadi semua akan dibangkitkan dalam keadaan bogai, cuma lama ataupun sekejap, itu sahaja. Para nabi tak lama, yang lain wallahu alam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya tadi Ustaz sebut tentang kitab Bidayah wa Nihayah. Ya. Adakah poin dalamnya bercampur antara yang sahih dan daripada Israiliyat sebab ingat dengan karangan Al-Hafiz Ibn Katsir kan? Ya, betul. Dalam kitab tu memang ada juga cerita-cerita Israiliyat. Bahkan dalam tafsir Ibn Katsir pun ada cerita Israiliyat. Kadang-kadang ulama letak tu sebagai kita berhati-hati, bukan makna dia nak kita terima terus. Sebab tu ada, saya lupa apa, seorang sahabat bila ditanya tentang cerita Israiliyat, maka dia jawab, cerita Israiliyat kalau ada dalil dari Quran dan hadis, kamu wajib terima. Kalau cerita Israiliyat bercanggah dengan Quran dan hadis, wajib kamu talak. Kalau cerita Israiliyat tidak ada dalil daripada Quran dan hadis, kamu jangan percaya dan jangan kamu tolak. KIV lah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Wa anti fa jazakillah. Tadi Ustaz Sekejap soalan daripada Facebook. Ustaz tadi Ustaz kata tak ada dalil orang perempuan yang datang haid tak boleh kubur. Ya. Soalan orang perempuan boleh pergi kubur ke? Dan bagaimana kalau di masjid? Okey, wanita haid ni memang tidak ada dalil. Wanita haid tak boleh pergi ke kubur, memang tidak ada dalil. Cuma timbul soalan dari segi hukum yang lain, iaitu wanita ni boleh tak ziarah kubur? Itu ulama berbeza pendapat. Ada ulama mengatakan haram sebab ada satu hadis, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Dan ada pendapat mengatakan bukan tak boleh wanita ziarah kubur. Wanita boleh ziarah kubur, tapi kena jaga adab, kena jaga aurat, jaga pergaulan. Adapun hadis yang melaknat wanita itu di peringkat awal. Lepas tu Nabi kata apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah. Dulu aku melarang kamu semua ziarah kubur di peringkat awal. Sebab akidah umat Islam masih belum kuat. Kadang-kadang pergi kubur menangis, menampar pipi dan sebagainya. Maka Nabi kata sekarang boleh pergi ziarah. Jadi hadis yang kedua tu, sebahagian ulama kata menunjukkan boleh wanita pergi ziarah kubur. Tapi kena jaga adab. Dan juga begitu ada satu hadis, Nabi tengok wanita menangis di kubur. Kan? Nabi tengok wanita menangis di kubur. Maka Nabi kata sabar. Sebab wanita tu kematian anaknya. Nabi kata sabar. Bila Nabi kata sabar, wanita tu marah pada Nabi. Dia tak tahu yang menegur tu adalah Rasulullah. Tapi Nabi tak larang pada wanita tu, kamu tak boleh ziarah kubur. Jadi pasal hukum wanita ziarah kubur, ulama berbeza pendapat. Ada kata haram, ada kata makruh, ada kata boleh tapi kena jaga adabnya. Adapun wanita ziarah kubur dalam keadaan haid, memang itu tak ada dalil. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya tentang mazhab tadi. Pasal? Kita bermaksud tentang mazhab tadi. Mazhab. Okey, mazhab. Perlukah kita bermazhab ataupun wajib? Tak, dia pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia kata bagi orang awam yang tak tahu, tak ada ilmu, maka ketika itu dia wajib ikut mazhab. Sebab dia tak ada ilmu. Kalau dia tak ada ilmu, lepas tu tak ikut mazhab, dia akan rusak lah, akan sesat lah. Jadi untuk orang awam yang tidak ada ilmu, dia wajib ikut mazhab. Tetapi bagi orang yang dah mula belajar dan tahu dalil, maka dia ketika itu dia kena ikut mana dalil yang sahih. Bahkan dalam mazhab kita Syafi'i pun ramai yang ikut pendapat mazhab lain. Contoh dalam bab zakat fitrah, kita ambil pendapat mazhab Hanbali. Dalam bab baca Quran kepada si mati,
kita ambil pendapat mazhab Hambali. Jadi tak salah kita ambil pendapat mazhab lain dalam keadaan kita tahu dalil yang paling sahih. Yang penting dalam lingkungan 4 mazhab ni, jangan ambil lebih daripada ataupun di luar daripada 4 mazhab. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya cara mengambil air wuduk di dalam bilik air rumah kita. Dia mengatakan tak boleh kita bernafaskan macam mana? Okey, yang wajibnya bila berwuduk ialah baca bismillah. Ada sebagai ulama kata baca bismillah tu wajib. Jadi bila wajib kena baca di mana? Di luar lah sebelum masuk. Adapun niat nak berwuduk yang wajibnya niat dalam hati. Adapun lafaz niat ketika nak berwuduk hukumnya bukan wajib. Jadi kalau kita tak sebut lafaz, wuduk kita tetap sah kalau ada niat dalam hati. Okey? Jadi yang penting apa dia? Sebelum kalau kita nak berwuduk dalam tandas rumah kita sebelum masuk kita baca bismillah. Kemudian niat kita boleh je niat dalam tandas sebab niat yang wajibnya ialah dalam hati, bukan sebut lafaz. Kalau nak sebut juga lafaz, sebut kat luar lah. Lepas tu masuklah. Wallahu alam. Wa anti fajazakillah. Ha? Tak, bismillah kena baca dengan lidah. Bila sebut baca, kena dengan lidah. Baca di luar lah. Di luar tanda. Sebelum masuk, baca. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ramai yang promosi makanan halalan thayyibah ini adalah makanan sunnah. Adakah wujud makanan sunnah ini, Ustaz? Dan adakah adab dalam makanan juga termasuk tafsiran halalan thayyibah? Contoh, adab makan minum. Dia tahu sebenarnya makanan sunnah ialah makanan yang halal dan tayyib. Sebab itu dia asas sumber kita ialah Al-Quran. Quran kata apa tadi? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Itu Allah perintah pada siapa? Yang pertama kepada Nabi lah. Jadi Nabi ikut perintah Allah apa dah? Yang halal dan tayyib. Jadi semua yang halal, semua yang tayyib itulah makanan sunnah. Cuma secara khususnya bila Nabi sebut secara khusus, maka boleh kita kata itu makanan sunnah. Contoh buah kurma kan. Adapun yang Nabi tak sebut secara khusus dan Nabi tak suruh pun, maka tak boleh kita dakwa itu makanan sunnah. Makan apa? Roti. Roti Nabi makan. Tapi Nabi tak suruh. Nabi tak kata makanlah roti. Dan Nabi tak sebut pun kelebihan sekian-sekian. Maka dia bukan makanan sunnah walaupun Nabi makan. Jadi apa yang Nabi makan ialah apa yang orang Arab makanlah. Yang halal dan tayyib. Macam kurma kan. Nabi suruh tak makan? Ya. Nabi suruh. Dan Nabi bagi tahu tak khasiatnya? Ya. Nabi kata siapa makan 7 biji kurma ajwa setiap pagi sebelum makan apa-apa, dia selamat daripada sihir. Jadi kalau Nabi suruh dan Nabi bagi tahu kelebihan, itu boleh kita dakwa makanan sunnah. Adapun selain pada itu, Nabi tak suruh dan Nabi tak bagi tahu kelebihan, walaupun Nabi makan, tak boleh kita dakwa makanan sunnah. Itu adalah makanan yang biasa. Abu Jahal pun makan makanan itu. Wallahu a'lam. Cara makan, ya, cara makan lah, bukan tak termasuk dengan makanan sunnah. Cara Nabi makan, sunnah kan? Apa dia? Baca bismillah, tangan kanan, ambil yang kat depan. Wallahu a'lam. Sambut hari bapa pada tarikh tertentu. Ya, langkah-langkah syaitan lah. Sebab apa? Sebab kita buat sesuatu yang tak ada ilmu, tak ada dalil. Allah kata apa tadi? Surah Al-Isra. Wala takfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kamu buat benda yang kamu tidak ada dalil. Kalaulah hari bapa patut disambut dan baik, orang pertama yang akan sambut Nabi lah. Sahabat kan? Tapi Nabi tak pernah sambut hari bapa. Sahabat pun tak pernah sambut hari bapa. Sedangkan mereka adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pasti sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah contoh terbaik. Dan bila Nabi wafat, agama dah lengkap. Jadi kalau Nabi tak sambut hari bapa, tak perlu sambutlah.
Yang Nabi suruh, yang Quran suruh apa dia? Bukan sambut hari bapa. Yang Quran suruh, yang wajib ialah birru al-walidaini. Buat baik pada mak bapa. Bahkan Nabi kata, Nabi bagi amaran keras. Antara 3 golongan manusia yang haram masuk neraka. Siapa? Yang derhaka pada mak bapa. Bukan yang tak sambut hari bapa. Haram masuk syurga. Siapa? Salah satunya orang yang uququ al-walidaini. Yang derhaka pada mak bapak. Kadang-kadang dia sambut hari bapa, tapi dia tak buat baik pada mak bapak. Apa-apa saja bapak dia minta bantuan, dia suruh orang lain bantu. Tapi dialah selalu sambut hari bapa. Ini bukan orang yang berbuat baik pada bapak. Kemudian bapak kita, jasa dia bukan 1 hari setahun. Jasa dia ialah daripada kita lahir sampailah kita besar. Kenapa nak sambut 1 hari? Ustaz, saya sambut 1 hari, tapi hari lain pun. Kalau hari lain dah buat baik, apa lagi nak sambut? Kan? 365 hari kamu wajib buat baik. Cukup, tak payah sambut dah. Wallahu a'lam. Syaitan. Langkah syaitan apa dia? Menghiaskan amalan yang bukan daripada Quran, bukan daripada sunnah, nampak baik. Apa dah? Sambut hari bapa baiklah, bukan hari perompak. Kan? Tengok syaitan hiaskan. Yang sepatut kita buat apa dia? Buat baik setiap hari. Telefon dia setiap hari. Bantu dia setiap hari. Bagi nasihat dia setiap hari. Bagi tazkirah setiap hari. Wallahu alam. Apa dia? Apa dia Faisal soalan? Ustaz, benarkah sesiapa yang selalu memberi sedekah pakaian semasa hidupnya, maka di padang mahsyar nanti dia akan berada di dalam keadaan berpakaian? Siapa yang selalu hadiah pakaian, dia akan di pada masa nanti dia akan berada dalam keadaan berpakaian. tak ada dalil. Itu bercakap tanpa ilmu lah. Dia sebenarnya yang banyak membantu kita di pada masa, sama ada mendapat pakaian ke, dapat teduh di bawah matahari yang panas, bukan sebab kita bagi pakaian, tapi sebab yang paling asas iman kita. Yang kedua, amal soleh kita. Amal soleh kita, tengoklah yang 7 golongan yang dapat bayangan arash Allah. Apa dia? Tak sebut pun yang bagi pakaian. Yang sebut dalam bab sedekah apa dia? Bukan bagi pakaian. Sedekah tangan kanan, tangan kiri. Itu keutamaan dia, bukan keutamaan bagi pakaian. Keikhlasan ketika bersedekah. Wallahu a'lam. Okey, cukup lah? Cukup. Soalan yang belum dijawab boleh tanya besok dan seterusnya. Ini soalan 10 strategi syaitan juga daripada Ibn Qayyim, bukan? Daripada seorang penulis daripada Mesir. Wallahu alam. Kita jumpa lagi malam besok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai budak-budak kecil. Tunggu sampai pukul 11. Masya Allah. Barakallahu fikum. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم